Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. 用主耶稣圣名正道。 Pada hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kebaktian kebangunan rohani. 今天我们继续领恩会， Tema yang diangkat di dalam kebaktian kebangunan rohani ini adalah membangun tubuh Kristus. 我们今天所讲的就是建立基督的身体。 Apa yang disebutkan sebagai tubuh Kristus? 什么叫做基督的身体呢？ Yaitu jemaat. 就是信徒， Gereja adalah 教会。 sebagai tubuh Kristus. 教会是主的身体。 Apa yang disebut dengan jemaat? 什么叫做信徒？ Apa yang disebut dengan gereja? 什么是教会？ Yaitu orang-orang yang telah dipanggil untuk menjadi umat-umat Tuhan. 蒙召的人成为主的子民， Bukan hanya sekedar dipanggil, 不但只有被呼召， tetapi mereka terikat dalam perjanjian di dalam darah Yesus Kristus. 在主的宝血已经立约了。 Jadi setiap orang yang telah dibaptiskan, telah mendapatkan penebusan di dalam darah Yesus Kristus, mereka telah terikat dalam Kristus. 凡已经用主的宝血洗净的罪恶，那他就已经在耶稣基督里， Sehingga mereka semua mendapatkan makanan rohani dan minuman rohani dari Kristus. 他们能够领受灵粮，主的粮。 Setiap orang yang telah dibaptiskan lahir baru di dalam Tuhan, maka sudah menjadi bagian dalam tubuh Kristus. 凡已经受洗的，已经成为信人，在基督里有份。 Oleh karena itu bagi setiap Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang mungkin saat ini belum dibaptis di gereja Yesus Sejati, 凡弟兄姐妹今日还没受洗的， marilah kita terus berdoa mohon supaya Tuhan meneguhkan iman kerohanian kita. 我们要祷告，求主建立我们的信心， Sehingga Bapak Ibu bisa mengambil keputusan dalam iman untuk lahir baru di dalam Tuhan. 使弟兄姐妹能够做一个决定，就是能够重生在主里， Sehingga Bapak Ibu boleh menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. 以致弟兄姐妹能够成为一体在主里面。 Kebenaran ini sungguh sangatlah penting. 这个很重要的道理， Karena melalui perjanjian darah Yesus Kristus kita akan bisa mendapatkan keselamatan. 借着主耶稣的宝血，我们成为一体，能够得救， Sehingga setiap ibadah doa kita 以致我们的聚会还有祷告 tidak menjadi sia-sia. 不会落空， Karena kita sudah terikat perjanjian dalam kesatuan tubuh Kristus. 因为我们因以主立约，成为主里面的一体。 Di dalam membangun tubuh Kristus, 我们建立主的身体。 Paulus juga memberikan nasihat tentang apa itu tubuh Kristus. 保罗也是勉励什么是主的身体， Bukan hanya kesatuan tubuh Kristus, 不是在基督里的一体而已， tetapi juga ada persekutuan tubuh Kristus. 在基督里团契。 Yaitu di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, Paulus menyampaikan nasihat ini. 哥林多前书11章，保罗勉励我们。 Mari kita sama-sama melihat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. 请看哥林多前书11章17节。 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. 哥林多前书11章17节。 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. 哥林多前书11章17节。 Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. 我现今吩咐你们的话，不是称赞你们，因为你们聚会不是受益，乃是造损。 Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini merupakan satu peringatan kepada gereja di Korintus. 保罗的话就是劝勉警戒这个哥林多教会， Bahwa apa yang dilakukan oleh gereja Korintus di dalam pertemuan-pertemuan ibadah bukan mendatangkan kebaikan. 哥林多教会的信徒他们聚会没有带来受益的事， Tetapi justru di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan oleh gereja Korintus mendatangkan keburukan. 他们的聚会反而带来造损， Satu hal yang sungguh mengherankan. 是很奇妙的事。 Gereja Korintus adalah gereja yang sangat kaya dengan karunia-karunia rohani. 哥林多教会是一个充满富足的教会，属灵上的富足。 Banyak orang yang mendapatkan bagian dalam pelayanan. 他们很多人都参与圣工， Banyak orang-orang yang terpelajar. 很多
有知识分子， Mereka begitu bergiat di dalam bergereja. 他们这么积极在教会里， Mereka sering mengadakan ibadah. 他们常常聚会， Tetapi ibadah mereka dikatakan mendatangkan keburukan. 但是这里说没有带来收益。 Bukankah seharusnya pertemuan ibadah itu mendatangkan kebaikan? 聚会不是带给我们造就吗？ Bukankah gereja menyelenggarakan kebaktian, persekutuan-persekutuan itu adalah untuk membangun kehidupan jemaat? 教会有聚会不是要建造信徒的信心吗？ Tetapi di sini sebaliknya. 但是这相反的。 Paulus katakan dalam hal ini aku tidak memuji kamu. 保罗说这个要试验你们， Karena dalam pertemuan-pertemuan yang kamu lakukan mendatangkan keburukan. 因为你们聚会反而受损， Banyak orang ambil bagian dalam pelayanan. 很多人参与圣工， Tapi ternyata pelayanan-pelayanan yang dilakukan tidak menjadi berkat. 但是没有带来福分。 Kesibukan-kesibukan di dalam gereja itu tidak menjadi berkat. 在教会的忙碌没有带给我们祝福， Segala sesuatu yang dikeluarkan untuk pekerjaan Tuhan ternyata itu tidak menjadi berkat. 为主做的圣工都没有带来恩典， Tidak mendatangkan kebaikan bagi gereja. 对教会没有带来益处。 Oleh karena itulah Paulus kembali mengingatkan. 所以保罗在提醒， Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. 在这一点方面我没有称赞你。 Jemaat sudah menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. 信徒在主里已经合为一体了， Tapi di dalam kesatuan itu ternyata tidak saling membangun. 但是在那里没有彼此造就，没有建立， Kesatuan itu ternyata tidak mendatangkan kebaikan. 没有带来益处。 Apakah berarti menjadi satu dalam Kristus itu sesuatu yang buruk? 在主里合一是一件不好的事吗？ Tentu saja tidak demikian. 当然不是。 Mengapa pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh gereja Korintus itu mendatangkan keburukan? 为什么哥林多教会的聚会受损呢？ Karena di dalam mengaplikasikan firman Tuhan, 因为他们讲神的话 mereka tidak sempurna. 没有完美， Ada banyak hal yang harus diperbaiki. 有很多方面要修正的， Mari kita sama-sama melihat. 请看 Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, 哥林多前书11章 ayat yang ke-18. 18节， 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-18. 哥林多前书11章18节。 Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. 第一，我听说你们聚会的时候彼此分门别类，我也稍微的信自化。 Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. 在你们中间不免有分门结党的事。 Di sini apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? 使徒保罗说 Bahwa aku mendengar di antara kamu itu ada perpecahan. 我听说你们当中也是有分门别类， Kamu berkumpul, 你们聚会， tetapi sesungguhnya di dalam pertemuan itu juga ada perpecahan. 但是其中有分门结党。 Paulus katakan dalam hal ini aku percaya. 保罗说：“我相信这件事。 Memang peristiwa itu terjadi di dalam gereja. 本来这件事发生在教会里， Paulus menyampaikan bahwa sesungguhnya dalam gereja memang akan terjadi yang namanya perpecahan. 保罗说，在教会里也是会有分门结党。 Tapi persekutuan yang dibangun itu tidaklah demikian. 但是我们所建立的团体不是这样。 Paulus menyampaikan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. 保罗在哥林多前书1章10节说， 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. 哥林多前书1章第10节说， Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 弟兄们，我借我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。 Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu,
bahwa ada perselisihan di antara kamu. 为寄来抵家里的人，曾对我提起弟兄们来说，你们中间有纷争。 Ayat 12 yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. 我的意思就是，你们个人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。 Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 基督是分开的吗？保罗为你们钉了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？ Di sini Paulus mengingatkan 保罗提醒 bahwa jemaat terpecah-pecah. 信徒分门别类， Ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus, 有人说我是属保罗的， aku dari golongan Kefas, 我是属基法的， aku dari golongan Apolos, 我是属亚波罗， aku dari golongan Kristus. 我是属基督的。 Paulus katakan, apakah Paulus itu disalib untuk kamu? 保罗是为你们钉十字架吗？ Bukankah semuanya itu telah dipersatukan di dalam Yesus Kristus? 大家不是在主里面已经合一吗？ Tetapi mengapa masih dikelompok-kelompokkan berdasarkan manusia? 为什么用人意来分门 Oh, 别 saya 类？ menjadi percaya karena saya diinjili dan dibaptiskan oleh Apolos. 我能相信主是因为亚波罗为我传福音，为我受洗。 Oh, saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Petrus. 我跟随彼得所教导的。 Siapakah Apolos? 亚波罗是谁呢？ Siapakah Petrus? 彼得是谁呢？ Siapakah Paulus? 保罗是谁呢？ Apakah mereka itu menyebabkan gereja menjadi terpecah-pecah? 因他们使教会分门别类吗？ Tentu tidak demikian. 当然不是。 Paulus sampaikan 保罗说， di dalam pasal yang ketiga, 第3章 ayat yang keempat. 第4节， 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-4. 哥林多前书3章第4节， 1 Korintus pasal 3 ayat yang keempat. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? 有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？ Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Ya, Paulus. Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. 亚波罗算什么？保罗算什么？无非是只是，照主所赐给他们个人的，引导你们相信。 Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 我栽种了，亚波罗浇灌的，唯有神叫它生长。 Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan ialah yang memberi pertumbuhan. 可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，则在那叫它生长的神。 Siapakah Apolos, siapakah Kefas, siapakah Paulus? 谁是亚波罗，谁是基法，谁是保罗？ Mereka adalah pelayan-pelayan. 他们是执事服侍主的， Artinya bahwa mereka itu hanyalah sebagai alat. 他们是主用他们， Mereka melakukan tugas pelayanan adalah pekerjaan Kristus. 他们服侍主是做圣工。 Maka siapapun mereka yang menjadi percaya kepada Kristus, 谁应这样信主的， baik melalui Apolos, melalui Kefas, atau melalui Paulus, 无论经过亚波罗、保罗、基法， mereka semuanya dibawa ke dalam Kristus. 他们都被带到主面前、基督面前。 Jadi di dalam gereja itu tidak ada lagi perbedaan engkau dari golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. 在教会里面没有再分你是属保罗、属基法、属其他的， Mereka semuanya adalah satu sebagai tubuh Kristus. 他们在主里是合一的， Bukan lagi orang Yunani, bukan lagi orang Ibrani. 不是犹太人，不是希利尼人， Semuanya dalam Kristus menjadi satu. 在基督里是合一的。 Kita pun juga demikian.
我们也是如此吧。 Apabila sudah satu di dalam Kristus, 我们如果已经在主里面合一， apabila sudah dibaptiskan di dalam darah Yesus Kristus, 我们用主的宝血洗净 sudah 过， menerima perjamuan kudus, 已经领受了圣餐， maka kita sudah menjadi satu kesatuan. 我们合为一体， Maka di dalamnya harus ada persekutuan. 所以需要团契在里面。 Artinya bahwa antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, semua boleh terikat dalam kasih. 一个信徒和其他的信徒在主的爱中被激励。 Memang di dalam kehidupan kita tidak bisa dihindarkan yang namanya kedekatan. 在我们生活中，我们大家彼此联络。 Sebagaimana di dalam gereja, kalau kita datang, mungkin kita akan duduk bersama, ngobrol dengan orang-orang tertentu. 在教会里，我们来了，可能只有跟一些人谈话。 Gereja Jakarta merupakan gereja yang besar. 雅加达教会是一间大的教会， Belum tentu semua yang hadir di sini saling mengenal. 不是每一个人我们都认识吧？ Kalau ditanya mungkin, tahu nggak itu namanya siapa? 如果问你他叫什么名字， Mungkin tidak tahu. 可能不知道。 Oh, saya tahu wajahnya, saya tahu ini orang GYS, tapi saya nggak tahu namanya. 我知道他的脸孔，我知道他是真耶稣教会信徒，我不知道他的名字， Tapi saya tidak tahu di mana dia tinggal. 我不知道他住在哪儿， Tidak tahu dia berapa banyak orang di dalam rumahnya, keluarganya. 不知道家人有多少人。 Mungkin di antara kita demikian. 我们当中会如此， Tetapi sesungguhnya kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita adalah satu kesatuan. 其实我们在基督里面，我们是合一的。 Oleh karena itu pada waktu kita datang mungkin kita dekat dengan orang-orang tertentu. 我们来的时候，我们亲近那些跟我们亲近的人， Itu adalah sesuatu hal yang wajar saja. 这个是自然现象。 Dalam kehidupan masyarakat itu dikenal dengan yang namanya klik. 在社会上，我们说是一群， Itu klik minimum 2 orang. 可能最少2个人。 Jadi dalam satu gereja mungkin ada kelompok. Kalau ketemu duduknya sama-sama, makan selalu kumpul sama-sama. 在教会里，他那一组人就是都在一起吃饭，一起聊天， Itu biasa. 是正常的， Itu adalah hal yang wajar. 是自然的。 Tetapi menjadi tidak wajar adalah apa? Apabila di dalam gereja ada eksklusivitas. 不正常的就是他有比较特殊的， Sehingga ketika orang lain mau bergabung itu sulit. 别人要进来不能， Jadi ketika mau mendekat ditolak. 要亲近他，他拒绝； Orang mau masuk juga sungkan 要进去也是很难， karena tidak diajak 因为没有邀请他进来， sehingga tidak berani. 所以不敢。 Eksklusivitas itulah yang menjadi penghalang di dalam persekutuan. 在这种情况之下，是阻挡团契。 Kedekatan satu dengan yang lain itu adalah hal yang biasa. 彼此之间能够亲近是正常的。 Tetapi jika bicara tentang persekutuan, 如果讲团契， tidak boleh ada pembedaan-pembedaan. 不可以分门别类， Tidak boleh ada eksklusivitas. 不可以有特殊的情况之下只有那一群。 Di gereja memang ada persekutuan-persekutuan berdasarkan jenjang umur. 教会有团契，按照年龄， Itu adalah supaya materi yang disampaikan bisa sesuai dengan kebutuhan. 是我们讲的、讨论的都是合乎他的年龄， Sehingga setiap permasalahan-permasalahan jemaat bisa dibimbing, dibina di sana. 信徒问题，大家能够彼此勉励，彼此分享， Tapi persekutuan ini kan bersifat terbuka. 是大家可以进来的， Siapa saja yang mau ikut bergabung silahkan. 谁都可以进去的， Tidak ada pembatasan-pembatasan. 没有一个阻挡。 Itu adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. 这个是在主里面的团契， Itulah yang harus terbangun. 我们要建立这样的团契， Bukan eksklusivitas. 不是特殊的，不可别人进来。 Oh, ini kelompok-kelompok orang kudus. 这个是圣人的团契， Oh, itu adalah kelompok-kelompok malaikat. 这个是天使的团契， Oh, itu adalah kelompok-kelompok pejabat. 这个是有地位的人的团契， Oh, ini mah orang-orang awam. 这个是普通的人的团 Tidak 契。 demikian dalam gereja. 在教会里不可以这样分类， Semuanya adalah satu kesatuan. 大家都成为一体。 Ada persoalan dalam gereja di Korintus. 在哥林多教会的有问题， Karena mereka bersikap eksklusivitas. 因为他们要特殊的情况团契。 Dan kemudian apalagi yang disampaikan oleh Paulus tentang hal ini? 保罗又在讲什么呢？
Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-21, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 21. 请看哥林多前书10章第1节。 Pasal 11 ayat yang ke-21. 11章21节。 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-21. 哥林多前书11章21节。 Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanan sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. 因为测的时候，个人先测自己的饭，甚至这个饥饿，那个就有罪。 Peristiwa ini terjadi kapan? 这个时候，什么时候发生的呢？ Di dalam ayat yang ke-20 kita lihat. 20节说： Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. 你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐。 Jadi, apa yang disampaikan di dalam Alkitab? 圣经说什么呢？ Bahwa gereja pada waktu itu menyelenggarakan kebaktian perjamuan malam atau perjamuan kudus. 当时的教会举办晚餐或者圣餐， Namun, sebelumnya mereka akan terlebih dahulu berkumpul dan makan bersama. 之前他们聚集在一起吃饭。 Dan ketika mereka makan bersama, apa yang terjadi? 吃饭的时候发生什么事呢？ Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. 因为吃的时候，个人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个醉酒。 Ayat yang ke-22, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. 你们要吃喝，难道没有价吗？还是藐视神的教会，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？可因此因此称赞你们吗？我不称赞。 Jadi, ketika mereka mau mengadakan perjamuan malam, menikmati perjamuan kudus, 当他们要吃晚餐、圣餐， mereka terlebih dahulu datang, bertemu, kemudian makan. 他们先见面吃饭， Mereka membawa makanan masing-masing dari rumah. 个人从家里带来。 Orang yang mampu membawa makanannya banyak. 如果有钱人就带很多食物， Oh, makanannya enak. 好吃的。 Tetapi jemaat yang kekurangan, 缺乏的信徒， mereka tidak membawa apa-apa. 他们没有带什么吃， Yang membawa makanan banyak, makan. 带很多食物的他吃了。 Tapi di dekat mereka ada orang yang hanya melihat saja. 在他们面前，有人只有看着， Ada orang yang mabuk. 有人醉酒。 Paulus menegur hal itu. 保罗就警戒， Kalau demikian lebih baik kamu makan di rumah. 最好你在家里吃， Makan di rumah sampai kenyang. 吃饱了， Daripada kamu makan di gereja, makan bersama-sama, 不如你在家里吃饱了， tetapi 然 kamu 后来 makan 教 kenyang. 会。 Lihat yang lain kekurangan. 如果你在教会吃，但是有人缺乏的， Apakah itu yang disebut dengan perjamuan kasih di dalam Tuhan? 这个是爱餐吗？在主里的爱餐吗？ Kamu mau menerima perjamuan kudus? 你要领受圣餐， Bukankah di dalam menerima perjamuan kudus kita menjadi satu tubuh? 领受圣餐不是我们成为一体吗？ Tetapi prakteknya, 事实， kamu menunjukkan hidup tidak satu tubuh. 你表现出来的不是一体， Tidak ada saling berbagi. 没有彼此分享， Tidak ada saling peduli. 没有理会， Di dalam gereja, 在教会里， kita ini adalah saling berbagi. 我们大家彼此分享， Karena itu adalah semangat di dalam kesatuan tubuh Kristus. 这就是在基督里的一体， Tidak memikirkan diri sendiri, 没有为自己着想， tetapi kita juga memikirkan kepentingan orang lain. 但是我们想到别人的益处， Itulah persekutuan tubuh Kristus. 就是在基督里的团契。 Saya tidak ngurusi, yang penting saya sendiri kenyang. 我不管，最重要我自己吃饱。 Tidak demikian dalam gereja. 在教会里不是这样的， Harus ada saling peduli. 要彼此理会关心。 Apa yang disebut dengan persekutuan? 什么叫做团契？ Ada dua hal yang harus terjadi dalam persekutuan. 在团契中要发生两件事。
Yang pertama adalah membangun hubungan manusia dengan Tuhan. 第一，人与神建立关系。 Kita beribadah, bersekutu dengan Tuhan. 我们聚会与主团契， Memuji, memuliakan Tuhan. 赞美主， Belajar firman Tuhan. 学主的话， Berdoa kepada Tuhan. 向主祷告。 Tetapi yang kedua itu tidak boleh diabaikan. 第二点，我们不要忽略 Yaitu persekutuan dengan sesama saudara. 与我们的统领彼此团契， Mengasihi Tuhan. 爱神 Tetapi juga harus mengasihi sesama manusia. 也是要爱人。 Bagaimana kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan. 我们怎么说？主啊，我爱你。 Tetapi kita tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. 但是我们不能爱我们周围的弟兄姐妹， Kita tidak mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita. 我们不理四周围的弟兄姐妹， Yang demikian tidak diperkenan oleh Tuhan. 神不喜悦。 Alkitab mengatakan bagaimana kamu bisa mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. 圣经说：“你怎么爱看不见的神？ Sedangkan saudaramu yang nampak tidak bisa engkau kasihi. 你所看见的弟兄姐妹，你都不能爱他。 Jika demikian maka kamu adalah pendusta. 如果这样，你是说谎的； Jika demikian bahwa kamu ini masih ada di dalam kegelapan. 如果这样，你在黑暗当中， Belum ada di dalam terang Kristus. 没有在主的光照。 Apa yang menjadi cemar dari pertemuan-pertemuan ibadah di gereja Korintus? 哥林多教会的聚会变成污秽是什么原因？ Dalam persekutuan, dalam ibadah tidak ada kasih. 在团契中，在聚会中没有爱心。 Di dalam gereja kita membangun persekutuan, hubungan yang baik satu dengan yang lain. 在教会里，我们建立团契。 Di dalam gereja Jakarta ada makan siang. 在雅加达教会，我们彼此吃午餐，一起吃午餐。 Sebenarnya untuk apa makan siang? 吃午餐用来做什么呢？ Untuk apa tim konsumsi itu harus pagi-pagi benar datang ke gereja masak? 为什么炊事主要早早的来到教会煮菜？ Oh, 煮饭。 karena makan siang ini adalah untuk ganjal perut supaya nggak pulang karena sore akan lanjut lagi kebaktian. 因为我们吃了午餐，我们大家不要马上回去，再继续聚会。 Apakah hanya itu maksud daripada makan siang? 吃午餐的目的是这样吗？ Bukan. 不是， Makan siang itu hanyalah sebagai alat yang dipakai untuk membangun persekutuan. 吃中午的餐就是我们大家能够建立这个团契。 Jadi, di dalam makan siang itu adalah persekutuan yang harus dibangun. 在中午吃饭的时候，我们要建立这个团契。 Sehingga pada waktu makan kita bisa ngobrol. 吃饭的时候，我们彼此谈话， Bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. 彼此认识， Oh, yang satu menyampaikan kesaksian. 让一个人做见证， Oh, yang satu menyampaikan mungkin dia punya masalah dan lain sebagainya. 另一个说出他的难题。 Oh, yang lain menjadi pendengar. 有的听了， Oh, yang lain memberikan dorongan nasihat. 有的勉励牵勉 Ada，persekutuan di dalamnya. 有团契在里面。 Jadi bukan hanya sekedar makan dan minum pada waktu makan siang. 吃中饭不是只有吃喝， Pada waktu duduk mungkin kelompok. 做的时候可能你跟这一群人在一起， Tidak masalah sebetulnya. 不成问题的， Karena kedekatan untuk mereka bisa ngobrol lebih akrab. 因为大家能够彼此亲近，彼此谈话， Tapi bukan berarti menjadi eksklusif sehingga orang lain tidak bisa bergabung dalam waktu makan bersama. 不等于说我们吃饭的时候别人不能进来跟我们在一起。 Mengapa pada waktu makan biasanya itu ada bagian konsumsi yang nyendokin satu orang satu? 为什么吃的时候有人帮忙舀饭菜给你， Supaya semua orang kebagian makan. 使大家能够一起分享。 Kalau masih ada lebih kalian mau tambah silakan saja. 如果还有剩余的，你们要加可以， Bukan karena bagian konsumsi pelit. 不是说我们很吝啬， Wah dikit aja nggak usah banyak-banyak. 给你们只有一点点，不要吃得太饱，不是这样的意思， Supaya semuanya kebagian bisa makan sama-sama. 使大家能够得到福分，一 Tetapi 起 di 享用， dalam membangun persekutuan ini perlu ada saling kasih, mengasihi. 一起建立这个团契。那我们需要爱心， Jadi kita membangun hubungan kedekatan satu dengan yang lainnya. 彼此之间能够比较亲近。 Mungkin kalau di gereja Jakarta karena gereja besar, 亚达教会大教会，
Kita mungkin sulit untuk melakukan perjamuan kasih masing-masing dari rumah bawa makanan, dikumpulkan jadi satu. 可能很难做到大家个人带食物来，然后聚在一处。 Tetapi ada kelompok-kelompok kecil bukan? 但是有小的团契吧， Mungkin ada PAMS dan lain sebagainya. 可能有这个按照年龄的团契， Jadi di sana juga bisa dibangun perjamuan kasih. 也是能够设立这个团契，爱心的团契。 Di sana mungkin jemaat bisa saling membawa untuk saling berbagi. 信徒可以带食物彼此分享， Tidak menjadi satu paksaan, tidak menjadi satu keharusan. 不是要勉强你做， Tapi ada saling berbagi. 但是可以彼此分享。 Itu semangat persekutuan. 这个是团契的精神。 Saya melayani di wilayah Jawa Tengah. 我在中爪哇注目 Gereja yang masih menyelenggarakan perjamuan kasih secara rutin itu adalah gereja Lasem. 拉伸教会，他们定期有爱餐。 Gereja Lasem adalah gereja kecil, 这个小教会拉伸教会 ada di pesisir pantai utara. 是在北区的， Lasem ini hanyalah sebuah kecamatan. 它只有是一个省， Jadi boleh dikatakan kehidupannya adalah kehidupan desa. 可以说他们是村庄的生活。 Tapi mereka itu sampai hari ini tetap menyelenggarakan perjamuan kasih adalah setiap hari Sabat minggu pertama. 每逢第一个礼拜的安息日，每个月他们就举办这个爱餐。 Jadi setiap selesai ibadah Sabat, maka mereka akan ada perjamuan kasih. 每次安息日结束了，他们就爱餐。 Jemaat dipersilakan untuk membawa makanan. 信徒可以带食物来， Nanti berbagi sama-sama. 然后大家彼此分享。 Apakah semua jemaat membawa? 每个信徒都带吗？ Tidak. 没有， Yang mau silakan bawa. 要愿意带的就带来。 Apakah harus banyak? 应该很多吗？ Tidak. 没有， Apa yang mereka mampu? 按照他们的能力， Apakah makanannya makanan yang mewah? 是很豪华的食物吗？ Tidak. 没有， Apa yang ada? 所有他们拥有的， Tapi semua menikmati. 但是大家能够分享。 Apakah mempermasalahkan? 有问题吗？ Apakah ada yang kekurangan? 有缺乏的吗？ Semua bisa menikmati. 大家能够分享， Ada sedikit saling berbagi. 少的大家也是分享。 Apa yang mereka bawa? 他们带来的， Ada yang bawa pisang, 有的带香蕉来， ada bawang pisang rebus, 有的带煮好的 ada 香 yang 蕉 bawa，singkong rebus, 有的带木薯， ada yang bawa sukro, 有的带酥肉， ya, ada yang bawa bikin apa peyek gitu ya. 有的做了杯叶， Oh, sempat beli di pasar, 有的在市场买回来的， bawa dikumpulkan, 他们就聚集在一 nikmati 起， bersama. 大家分享， Semangat kekeluargaan. 是一家的精神。 Ketika perjamuan kasih juga ada kesaksian. 爱餐的时候有见证会， Oh, ada yang sengaja orang tua 1 minggu ini menghafal ayat hafalan karena ada perjamuan kasih. Saya mau tampil baca ayat hafalan. 有的老人家特别背圣句， Ada yang nyanyi, 有的唱诗， ada yang menyampaikan kesaksian. 有的做见证， Semua dinikmati, 大家分享， semuanya saling berbagi. 大家彼此。 Membangun Anyway. persekutuan, membangun kedekatan. 我们建立这个团契，彼此亲近。 Semangat inilah yang dibangun. 我们要建立这样的精神。 Ketika kita kumpul bersama, 我们聚在一处， pada waktu kita makan bersama, 我们一起用餐。 semangat yang harus dimiliki adalah semangat persekutuan. 我们拥有的精神就是团契的精神， Jangan untuk mengkritik makanannya. 不要再批评这个食物。 Oh, keasinan. 哇，太咸， Nggak enak. 啊，不好吃， Hambar. 啊，没有味道， Sayurnya layu. 这个不新鲜。 Jangan ribut soal itu. 不要谈这些， Itu adalah hal duniawi. 这个是俗世的事。 Sudah ada makanan, puji Tuhan. 有了食物要感谢主， Kalau nggak cocok, jangan dimakan. 不合适你的口味不 Kurang 对 asin, bawa garam sendiri. 如果不够咸，就自己带盐吧。 Keasinan ada banyak air galon, tambah air. 如果太咸，你就加水上去， Nggak usah ribut soal makanan. 不必吵关于吃的。 Jadi jangan ribut hal-hal duniawi itu. 世界上的事，我们不要争吵。 Semangatnya adalah persekutuan. 我们的精神就是团结， Makanya kebanyakan 吃的太多 nggak，mikir orang lain. 没有想到别人， Atur dengan baik. 要好好的安排。 Hati-hati itu dia bawa keresek.
小幸他带了这个包包， Lihat tuh, nanti makanannya masukkan kantong kresek, masukin tas, bawa pulang. 等下他把食物放进去带回家， Jangan ribut soal demikian. 不要吵这些事。 Bagian konsumsi itu paling senang adalah apa? Kalau makanannya habis. 煮菜的人最高兴就是他所煮的全部吃 Kalau 完了。 makanannya masih banyak, bagian konsumsi akan sedih. 如果他所煮的食物剩下很多，那他很伤心。 Jangan banyak komplain soal makanan. 不要再多说关于食物。 Bagian konsumsi bangun pagi-pagi. 他们已经早早起来， Jam 6 sudah sampai gereja. 6点已经到了教 Kadang 会 ada，yang setengah 6 sudah sampai gereja. 有的5点半到了 Dari 教 rumah 会， harus ngurusin dulu urusan rumah. 在家里要料理好家庭， Jauh-jauh datang ke gereja. 从远处来到 Oh, 教会 bangunnya harus lebih subuh. 要更早起来， Datang ke sini masak. 在这边煮菜 Supaya，siang semuanya cukup. 使大家能够分得到。 Waktu makan, 吃的时候， gak enak. 不好吃， Keasinan, 太咸， kebanyakan kecap, 太多kurang micin， 酱油，不够口味， sedih Bapak Ibu. 他很伤心。 Yang dibangun adalah semangatnya persekutuan. 我们要建立的就是这个团契的精神， Jangan ribut dengan hal-hal yang demikian. 不要争吵这些事。 Gereja di Semarang, 三宝龙的教会， ketika menyelenggarakan sabat penuh, maka ada makan siang. 我们举办全日安息日，所以有中餐。 Kebaktian pada waktu itu lebih kurang sekitar 13 orang kalau sabat pagi. 早上的聚会大概是3位， Sekarang bisa sampai 17 sampai 20 orang. 现在17到20位。 Nah, ketika mau menyelenggarakan sabat pagi, makanya bagaimana ya, berapa besar ya? 当要举办这个中餐，想到要预备多少呢？ Tanya ke gereja Lasem. 问拉圣教会， Gereja Lasem kalau makan siang biasanya berapa dananya? 如果拉圣教会你的费用多少？ Jemaat yang datang lebih kurang juga sekitar belasan sampai 20 orang. 因为他们人数大概几十位到20位， Kalau makan berapa biayanya? 多少费用？ Pengurus Lasem bilang 75.000 saja. 他们说75000， Ya, 75.000 untuk makan 20 orang. 20位吃。 Wah, bagi orang Jakarta, dikit banget. Makan apa? 雅加达信徒会说：“吃什么啊？ Makan kerupuk kali ya? 吃kerupuk吗？ Ya. Apa makan rebus-rebusan yang murah? 或者吃那些便宜食物？ Sekitar 75.000 75000 untuk makan siang. 吃中餐。 Apakah jemaatnya meributkan? 信徒有没有争吵？ Apapun yang dimakan, apapun yang disediakan, dimakan, dinikmati. 所预备的他们都享用， Makan dengan sukacita. 喜乐的心来领受。 Gereja Semarang juga sama, demikian. 三宝龙教会也是这样， Menyediakan makan hanya 75.000 saja satu sabat siang. 一个安息日就是75000， Ya boleh dihitung-hitung berarti satu orang hanya makan 5.000 rupiah. 一个人只有吃5000等。 Kadang-kadang yang masak juga nggak rembes ke gereja. 有的煮的人都没有把费用加给教会。 Yang penting semangatnya adalah makan bersama, bisa ngobrol, bisa kumpul. 最重要的，大家能够聚在一处一起吃。 Makanannya Yongchan. apa, seperti apa, nikmati saja. 吃的是什么，大家享用吧。 Ada yang bilang, yang dibeli makanannya sayurnya kurang segar. 有的人说这个菜不够新鲜， Tutup mata saja. 你不必炒， Makanannya nggak enak. 不好吃， Tutup mata saja. 你的眼睛把它 Makan, 闭起来 nikmati, puji Tuhan. 你赞美主就吃， Nggak usah ribut. 不必争吵。 Sore hari, 下午 ada jemaat datang bawa makanan, bawa nasi. 有信徒带食物来带饭， Tidak disuruh. 没有叫他带来， Inisiatif hari Sabtu bawa. 他自己带来的。 Apakah bawanya banyak? Bawanya banyak? Tidak. 有没有带的很多？ Hanya sedikit dibawa tapi nikmati sama-sama. 带来的很少，但是大家能够享用。 Sengaja ada yang pergi selesai kebaktian sabat, pergi keluar beli gorengan, bawa makan sama-sama. 有人特地出去外面买了一些炸的东西回来给大家享用。 Ada sengaja pergi ke Indomaret dulu, beli apa? Beli biskuit, bawa makan sama-sama. 有的人去买饼干带回来，大家享用。 Apakah disuruh? 有人叫他做 Apakah 吗？ diumumkan? 有没有公布？ Tidak. 没有， Mereka sendiri kesadaran. 是他们自动做的。 Apa yang dibangun?
建立的什么？ persekutuan, 就是团契建立了， semangat kekeluargaan. 就是一体的精神，一家的 Sehingga 精神。 simpatisan ketika datang ke gereja, 当慕道者来到教会， datang dia merasakan semangat kekeluargaannya, sungguh dirasakan. 他会感受到一家的精神。 Persekutuan tubuh Kristus bukan hanya sekedar ibadah, 在基督里的团契不是就聚会， tetapi hubungan antar jemaat itu yang harus terbangun akrab. 信徒彼此之间的关系要建立的好。 Jadi pada waktu ngobrol, pada waktu kumpul, makan sama-sama, 谈话的时候，聚在一处的时候， jangan hanya fokus kepada makanannya. 不要只有一直吃， Tapi apa? Bangun persekutuan, persaudaraan. 要建立团契，彼此之间的关系。 Kadang-kadang mungkin pengurus aktivis kumpulnya di pengurus aktivis begitu ya. 可能热心的信徒聚集在一处， Yang namanya pengurus, pengerja tidak boleh demikian. 那负责人不可以这样。 Pengurus, pengerja tidak boleh kumpul dalam satu kelompok. 那这个政务会的人不可以只有在一起， Tetapi harus tersebar ke semua. 要分散到信徒那里， Karena pengurus, pengerja adalah menggembalakan jemaat. 因为需要牧养信徒， Jadi harus memperhatikan banyak orang. 要关心很多人， Jadi duduknya jangan di kelompok itu terus. 不要一直坐在一起， Pindah-pindah. 要一直搬来搬去， Tidak sedikit jalan-jalan tidak apa-apa. 要走来走去不要紧。 Ya, jadi jangan bangun eksklusivitas. 所以我们不要自顾自己的团契， Tetapi kita bangun persekutuan tubuh Kristus. 但是我们要建立基督的团契。 Sesi kita sampai di sini, doa dalam hati sejenak. 请大家同心默祷。